Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak SK Badan Utama Damansara yang Ustaz kasih sekalian. Kisah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin merupakan perjalanan yang tidak masuk akal bagi mereka yang menggunakan logik semata-mata. Ini kerana perjalanan baginda sejauh hampir 1250 kilometer. Disebabkan itu, ramai dalam kalangan orang yang beriman pada mulanya menjadi kufur disebabkan tidak percaya tentang apa yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah. Lebih-lebih lagi baginda mengkhabarkan bahawa perjalanan itu hanya mengambil masa tidak sampai semalaman. Jika kita hanya menggunakan logik akal semata-mata, maka kita akan menolak dengan serta-merta sebarang perkhabaran yang bertentangan dengan akal fikiran. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahkan semua yang Allah kehendaki, jika Dia mengatakan jadi, maka akan terjadi. Firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 1 yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Al-Aqsa di Palestin yang kami berkati di sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Peristiwa tersebut merupakan satu mukjizat besar yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, kerana belum pernah ada manusia di bumi ini yang melalui perjalanan seumpama itu. Baginda bukan sahaja diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, bahkan baginda Rasulullah telah diangkat sehingga Sidratul Muntaha yang mana melepasi langit ketujuh. Sebelum terjadinya Isra' dan Mi'raj, baginda menghadapi banyak ujian yang sangat berat, terutamanya tentangan hebat dalam usaha baginda menjalankan dakwah. Antaranya, baginda diusir dan ditolak oleh penduduk di kota Taif. Baginda juga kehilangan dua insan yang sangat dikasihinya dan disayanginya dan sangat penting dalam hidupnya, iaitulah yang pertama isteri baginda iaitu Siti Khadijah dan bapa saudara baginda yang banyak membantunya iaitulah Abu Talib. Oleh itu, peristiwa Isra' Mi'raj ini merupakan hadiah dan sebagai imbalan daripada apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadapi, terutamanya pada tahun sama yang juga dikenali sebagai tahun kesedihan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam. Perintah itu diturunkan secara langsung oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya perantaran malaikat Jibril yang sebelum daripada ini. Walaupun pada awalnya Allah memerintahkan didirikan sebanyak 50 waktu, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon agar dikurangkan sehinggalah perintah solat menjadi 5 waktu sehari semalam seperti yang kita lakukan pada hari ini.
Perintah solat ini sangat dipegang, sangat dijunjung erat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sangat menitik beratkan kepada umatnya supaya tidak sesekali meninggalkan solat 5 waktu ini, kerana ia adalah tiang Islam, tiang agama Islam, dan kunci agar segala amalan di dunia ini diterima oleh Allah. Jika kita perhatikan dan kita selami kisah ini, maka kita akan mendapati bahawa perintah solat adalah suatu perintah yang sangat besar, sehingga Allah menjemput Nabi sendiri menerima suruhan untuk mengerjakan solat. Sebabkan itulah terdapat banyak ayat yang mana Allah memerintahkan supaya manusia sentiasa meminta pertolongan Allah dengan mengerjakan ibadat solat. Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang bermaksud, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat. Dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Sekian dahulu. Semoga apa yang Ustaz sampaikan menjadi pegangan kepada kita untuk kita tidak sesekali meninggalkan solat, iaitulah perintah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima ketika baginda Isra dan Mi'raj, dan mudah-mudahan hidup kita akan sentiasa diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.